Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan semua. Hari ini kita nak unbox Zeeblaze GTS 2. So seperti korang tengok ni, aku dah ada angkat satu Zeeblaze punya model smartwatch. Yang ini GTS 2. So Zeeblaze ni salah satu brand budget lah, okay? Kebanyakan smartwatch dia adalah smartwatch yang dalam lingkungan harga budget. Dan juga kebanyakan Zeeblaze punya produk ni, kebanyakannya dia ambil design MS Fit. Macam contoh GTS 2 ni, okay? Zeeblaze GTS 2 ni, MS Fit pun ada juga model dengan nama yang sama, GTS 2, tapi dengan harga yang lebih mahal. Macam contoh GTS 2 ni, untuk Zeeblaze harga dia dalam 100 ke 120 ringgit sahaja, okay? Tapi kalau untuk GTS 2 MS Fit, harga dia boleh mencecah 600 lebih. Jadi kita boleh nampak price range yang berbeza lah daripada dua model ni. So untuk Zeeblaze GTS 2 ni, okay, dia punya IP untuk water resistant ni punya level adalah IP 67, iaitu korang boleh pakai time hujan ataupun boleh kena renjisan air, tapi tak boleh bawa berenang. Jadi kita tengok sikit lah, okay, apa yang tertulis pada kotak. So di hadapan dia, dekat atas ada brand dia Zeeblaze, lepas tu dia ada gambar produk dia. Kemudian dekat sini dia ada tulis Health and Fitness Smartwatch, dengan kat bawah ni ada 3 logo, iaitu Health, Exercise dengan Sleep. Okay, dia ada health tracking, exercise punya tracking dengan sleep punya tracking. So ini antara features yang dia ada. So sebelah tepi pula kita boleh tengok dekat sini, dekat sikit kot baru nampak. Okay, ada notification. Okay, macam biasalah smartwatch sekarang semua pun ada function untuk kita tengok notification handphone kita dekat smartwatch sahaja. Bawah dia ada weather. Macam biasalah, yang ni kita kena pair dengan handphone, barulah kita boleh tengok weather dekat kita punya smartphone. Bawah ni dia ada tulis dekat sini juga blood pressure. Okay, maksudnya dia juga boleh track kita punya blood pressure, tapi accuracy dia aku masih ragu-ragu lah, sebab still price range dia bawah 200 kan, bawah 1.5 lah. Okay, so aku tak rasa ini accurate lah. Okay, kemudian dia ada stand alone music player. Ini salah satu features yang menarik untuk smartwatch yang bawah harga 100.5. Sebab apa? Menurut apa yang aku tahu, smartwatch ini kita boleh masukkan lagu, kemudian kita boleh connect dengan Bluetooth punya earphone, kita boleh dengar lagu direct dekat kita punya smartwatch je, tak perlukan handphone. Okay, so ini salah satu feature yang menarik lah. So kita tengok sebelah lagi. Okay, long battery life. Okay, jadi untuk long battery life ni dikatakan dia boleh bertahan sehingga 15 hari kalau kita guna watch only mode. Maksudnya kita pakai features jam saja, dia boleh bertahan sehingga 15 hari. Tetapi bila kita dah pakai features lain, itu bergantung kepada penggunaan kita lah. Dan capacity bateri dia adalah tak silap 210 mAh. Okay, 210 mAh. Kemudian bawah dia ada water resistant IP67. Jadi seperti biasalah, IP67 kita tak boleh bawa berenang, tapi kita boleh pakai ketika hujan ataupun kena renjisan air, still tak ada masalah. Contoh tengah basuh tangan ke kan. Okay, bawah dia ada receive and make call. Okay, dekat sini kita dia ada features untuk kita nak terima panggilan dengan juga buat panggilan. Sebab smartwatch ni dilengkapi juga dengan mikrofon dan juga speaker. Dan bawah kita ada multi watch face. Ini macam biasalah, kalau smartwatch tak ada watch face, apa guna beli smartwatch kan. Okay, dan di belakang dia ada apa? EV Master Consulting. Okay, ini dia punya distributor lah. Okay, dan ini dia punya product name smartwatch saja, model GTS 2 ada tulis sini. Package content Zeeblaze GTS 2, kabel dengan user manual. Dia pakai magnetic punya charger lah, dia bukan wireless. Okay, compatibility Android 5.0 ataupun iOS 8.0 ke atas. Manufacturer Shenzhen Zeeblaze Smart Company Limited.
Okey, ini adalah QR code untuk korang pergi ke website dia. So dekat sini ada stiker warna hitam sebab aku punya ZBlaze GTS tu ni aku beli color hitam. So kita nak buka dia punya bungkusan. Macam mana nak buka, tak nak bagi rosak. Jadi kita bawa keluar produknya lah. Okey. Okey, itu dia. Bila kita bawa keluar, kita nampak smartwatch dia dululah kan. Okey. Dan pada smartwatch dia ni, dia ada stiker kat sini. Okey. Dia tulis apa ni? FunKeep app. So ini adalah aplikasi yang kita kena download dekat kita punya smartphone untuk kita nak pair kan kita punya GTS 2 ni dengan kita punya phone. Okey. So dari segi saiz dia tak besar sangat lah, agak kecil juga. Dan kita buka ni dulu lah. Okey. Bukakan dia, salah, buka sini. So dari segi saiz dia tak besar sangat, okey lah. Okey, tak kecil sangat juga. Dan aku suka dia punya color body dia ni. Okey, dia ni pakai metal tak silap aku, body dia. Dia ini color midnight black. Okey, so dia macam matte sikit, matte satin sikit dia punya color. Okey, so ini dia punya smartwatch. Bawah ni ada kabel. Mana user manualnya? Ish. Ada. User manual dia ada. Ini barang yang ada dalam kotak. Okey. Kita ada smartwatch, kita ada user manual dengan ini charger. So charger dia pakai berapa pin? Ada 4 kontak untuk dia punya charger. Nampak tak? Nampak punya lah kan. Okey. So kita tengok ni, taruh tepi. Kita nak tengok dia punya smartwatch. Tarik ini dulu. So dari segi dia punya design, ada ala-ala Apple Watch punya vibe lah. Okey, sebab bentuk 4 segi. Lepas tu sebelah tepi dia ada satu button. Ini button untuk on lah aku rasanya. Okey, dia tak ada yang crown yang boleh pusing tu. Okey, macam Apple dia tak ada. So dia ada button saja satu, dan kat situ kita nampak lah itu adalah lubang untuk mikrofon dia. So di belah belakang dia kita ada nampak dekat sini, ini adalah point untuk kita nak charge dia lah. Okey, dia pakai 4 point. So sini pun dia ada plastik juga, seal, nice, yang melindungi sensor dia. So agak gelap lah sebab color hitam kan. Aku pun buat malam ni. Cuba tengok lampu aku boleh terang lagi tak? Oh, dah habis terang dah tu. Okey, jadi ini dia punya sensor. Sensor dia ada satu sahaja. Dia pakai green diode punya sensor. So ikutkan kalau ikut dekat website dia ada tulis kita boleh baca juga kita punya SpO2 level menggunakan sensor yang sedia ada ni lah. Okey, so sebelah tepi sini pula kita boleh nampak. Okey, itu adalah fokus, come on. Fokus. Okey, dekat situ kalau perasan ada 2 lubang, itu adalah speaker dia. Berbeza dengan GTS Amazfit. GTS Amazfit speaker dia dekat sini, dekat area sini. Okey, tapi untuk GTS ZBlaze ni dia duduk kat bawah. Okey, itu salah satu perbezaan dia lah. Okey. Dan dia punya strap dia pun nice, getah dia. So ini charger dia. Dia punya magnet agak kuat di situ. So untuk dia punya display, dia pakai 1.69 inci punya display, IPS display lah. Okey, dia punya pixel dia 240 kali 280 pixel. Okey, so aku expect dia punya display ni cun lah. Okey, tapi disebabkan sekarang ni bateri belum ada, sebab nak on pun tidak boleh lagi ni. Aku rasa elok aku charge dulu. InsyaAllah kita sambung balik kejap lagi. Okey, 3 days later. so ini adalah jam dia. Kita dah charge semua. So kita on lah. On, tekan je button ni lah lama-lama. Dia akan vibrate sikit dan dia akan on lah. Okey, sorry tak fokus. So tempoh yang diambil untuk nak boot tu sangat-sangat singkat. So sekarang kita nak tengok watch face dia dulu. Tekan lama-lama kat tengah. So dia akan keluar pilihan macam ni lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 watch face yang tersedia dekat dalam smartwatch ni lah. So kalau korang nak pakai watch face lain, aku rasa boleh download, tak silap aku. Okay, so kalau kita nak pakai ni, contoh kita pakai yang mana? Yang ni lah. Okay, so waktu sekarang ni tak calibrate lagi lah. Okay,
sebab aku tak link dengan handphone lagi. So kalau kita swipe dari atas ke bawah, dia akan keluar menu. Okey, menu dia ala-ala macam smartwatch yang biasa aku unbox sebelum ni lah. Okey, ini ada telefon boleh, ini information pun ada dekat situ, ini power off, lepas tu ada setting. So setting dia tak banyak ada about, menu selection, headset dengan restore. Okey, kita swipe dari atas ke bawah tadi kan. Okey, lepas tu dekat sini dia ada pilihan menu. Pilihan menu dia ada dua, ini 6 apps dengan 9 apps. So kita ambil 6 apps ke 9 apps. 9 apps lah. Okey, so kita swipe dari atas bawah ke atas ataupun atas ke bawah, dia akan menyelusuri dia punya menu punya pilihan lah. So kalau kita swipe dari kiri ke kanan, dia akan kembali ke home lah. Kira ni kira home lah ni. Okey, so dia macam ni. Kalau korang swipe dari kiri ke kanan, dia akan keluar menu. Dari kanan ke kiri pun dia akan keluar menu juga. Okey, tapi kalau untuk dari menu ni nak pergi ke nak pergi ke watch face dia balik, kena swipe dari kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri tak jadi, dia kena kiri ke kanan juga. Okey, bawah ke atas dia akan keluar, ini adalah notification lah. Okey, so untuk back, swipe dari kiri ke kanan. Ini QR code lah. Okey, QR code kalau kita nak download dia punya apps. Lepas tu dekat sini dia ada jam juga, lepas tu ada tarikh dan ada bateri, tinggal berapa persen lagi. So ini penuh lagi lah. Okey, so kita tengok dia punya menu pula. Ini tak silap aku step count. Okey, bila kita pakai, kita boleh track kita punya step, berapa banyak step kita jalan dan berapa kilometer dah kita berjalan, dan kalori yang dia kira yang kita dah bakar. Okey, so ada lagi tak apa-apa kat sini? Tak ada. Back. Yang ini adalah heart rate measuring. So nampak, please wear a bracelet. Maknanya kalau kita tak pakai, dia tak akan detect. Tapi kalau kita letak kat bawah ni macam mana? Tak tengah sikit. Okey, bila kita letak kat sini, dia ada measuring. Kita tengok dia measure ke tidak, sebab dia detect ada benda dekat belakang. Cuma tak tahu sama ada dia akan bagi kita bacaan ke tak. Tapi gayanya macam dia tak bagi bacaan lah. Oh, ada bacaan. Jadi bila kita letak atas permukaan, dia ada bacaan. So kita boleh agak sensor dia tak betul-betul accurate lah. Okey, tapi kita boleh test juga. Okey, kita test kat tangan, sambil-sambil kita test dekat kita punya pulse oximeter. So tak berapa nampak, tak apa. 93, 92. Okey, so sekarang ni bacaan dia baru betul lah. Okey, kena dengan aku punya oximeter ni. Nampak? Tak berapa nampak itu dia. 93, 92. So boleh kata dia punya heart rate punya sensor tu kita boleh pakai lah. Okey, walaupun dia ada ada bacaan bila kita letak dekat atas permukaan. So berkemungkinan lah bila cahaya pun boleh tembus, dia pun boleh terima orang kata apa, reflection daripada cahaya yang dipancar tu, dia bagi kita bacaan. Aku rasa macam tu lah. So itu dia punya heart rate lah. Okey, sekarang kita nak tengok benda lain pula. Fokus bang, fokus. Dekat sini ada blood pressure dengan SpO2 level lah. Okey, blood pressure ni dia akan measure kita punya blood pressure. So kebiasaannya untuk mana-mana device yang ada blood pressure punya measurement, make sure kalau korang nak tahu sama ada bacaan dia ni okey ke tak, korang kena test dengan alat nak ukur tekanan darah yang betul punya lah. Okey, yang macam hospital, klinik pakai tu. Okey, korang kena compare dengan yang tu, tengok macam mana bacaan dia, baru korang boleh buat kesimpulan lah. Okey, sebab yang ini dia pakai green diode sahaja, so berkemungkinan dia punya accuracy tu memang kurang lah. Okey, lepas tu ada apa lagi? Dekat sini ada SpO2 level. SpO2 level, kita check SpO2 level kita macam mana. Okey, measuring 99, 98, 99, 97, 99. So kita tengok dekat pulse oximeter kita pula 98.
99. So bacaan dekat sini pun aku rasa lebih kurang tadi. Kita tengok balik. Sorry lah tak nampak So 97, 98, 97. Aku punya ni pun dalam 98. Okay. So aku tak boleh nak cerita sama ada dia punya SpO2 level ini accurate atau tidak, sebabnya kita kena test dalam condition yang berbeza. Contohnya macam sekarang ni dalam keadaan standard lah, kita duduk di bumi yang nyata, cewah. Biasanya untuk normal kita punya SpO2 level antara 95 ke 99, ataupun ada setengah oximeter dia boleh macam yang ni dia boleh baca sampai 100 lah. Tapi apabila kita naik kapal terbang, kita berada di tempat yang lebih tinggi, biasanya dia akan ada pressure yang menyebabkan SpO2 level kita akan jadi rendah. Okey, boleh turun sehingga 90% sahaja bila kita naik kapal terbang. Jadi untuk SpO2 level ini aku tak boleh buat kesimpulan sama ada ini legit ataupun dia keluar random number sahaja, sebab aku tak boleh nak test dalam condition yang lain lah. Okey, so kita tengok yang lain apa lagi. Okey, ini sleep tracking. Sleep tracking dia ada deep sleep dengan light sleep. Yang ni insyaAllah lah kalau aku rajin aku akan test juga. Lepas tu ini message back. Ini kalau kita nak buat panggilan telefon. Lepas itu dekat sini yang gambar orang angkat berat ini adalah sport mode dia lah. Okey, ada walking, running, cycling, hiking, tennis, dancing, skipping lah tu, treadmill, basketball, badminton, fitness dengan spinning lagi, football, yoga, table tennis. Football pun ada. Dan ini cuaca. Cuaca tak link dengan phone lagi, so tak tahulah. Okey. Lepas itu ini kalau kita nak find device lah. Okey. Standard lah tu. Itu camera control. Yang ini dia. Ini adalah music player. So bawah ada Teams. Ini kita nak tukar watch face lah. Okey. Okey. Mana tadi Teams tadi? Okey, Teams. Lepas tu ini adalah stopwatch. Kita nak contoh nak tahan nafas berapa lama, boleh lah kita set, tengok kat sini macam mana. Ini QR code. Bawah ini keterangan dia, kita patutlah terang ke main. Oh sini tolak. Oh nice agak terang sebenarnya ya. Sebab aku ada 2 lampu yang memancar kat sini. Pakai 3 pun dah cukup terang dah. Lepas tu ini setting macam kita tunjuk tadi lah. Ada 1, 2, 3, 4 4 setting saja yang ada kat sini. Lepas tu bawah sekali ini adalah power off lah. Okey, ni dia dah ulang balik. Oh ada 2 je sebenarnya. Aku je rasa macam banyak. Okey, tak apa. Okey, so sekarang ni kita nak tengok apps dia pula. So seperti mana yang aku dah cakap sebelum ni, dia punya apps, dia pakai apps yang nama FunKeep oleh K Healthcare. Okey, ini dia punya apps. Boleh search dekat Play Store ataupun dekat App Store. Macam aku dah download, kita open sajalah. Okey, so dekat sini first kali kita nampak lah. Okey, dia ada kita punya data lah untuk kita punya step. Ada target step kat sini, total time berapa lama kita ambil untuk settlekan step tu. Lepas tu distance, average berapa kilometer kita bergerak berjalan. Lepas tu kita punya ni bakar berapa kalori kita bakar. Lepas tu bawah ni dia ada data untuk sport mode kita. Lepas tu sleep data kita pun ada. Apa lagi? Heart rate data kita pun ada. Okey, ni tak boleh nak tengok lagi sebab tak link dengan kita punya smartwatch lagi lah. Blood pressure, blood oxygen, dengan bawah ni body temperature. Okey, body temperature pun ada. Tapi yang ni aku rasa dia tak ada body temperature punya sensor lah. Okey, sini module management ni kita boleh manage lah, mana kita nak letak, mana kita nak buang kan. Okey, dekat sini. Lepas tu kemudian ini device lah. Okey, ini untuk kita nak connect dengan device. So kita connect lah. Tengok ni dah buka ke belum Bluetooth dia. Ini ke Bluetooth? Yes. Okey, sekarang Bluetooth dah buka. Tekan je connect device ni aku rasa. GTS tu terus dia read dekat situ. Tekan connect sahaja. So kita tunggu dia connect dulu. Okey, pair. So sekarang dia tengah sync data antara kita punya smartwatch dengan kita punya apps lah. Okey, so sekarang dah sync data. So kita dah boleh buka lah semua benda ni. Tadi tak boleh buka. Okey, walaupun tak ada data lagi, tapi kita at least boleh view dalam dia macam mana lah.
Okey, ni pun dia tak ada data, dia tak sync lagi. So dekat device ni ada alarm, kita boleh set kita punya alarm. Photograph ni untuk nak remote tangkap gambar lah. Lepas tu find device ni nampak bracelet akan shaking bracelet akan shaking. Okey, so tekan balik. Dan seterusnya kita ada dial setting dekat sini. Okey, dial setting ni macam biasalah, kita nak tukar kita punya tema. So tema 1 ini yang mula-mula kita on tadi tu adalah tema yang kita boleh edit lah. Okey, okey, boleh select image, ataupun kalau kita tak nak pakai image tu, nak pakai default punya image, boleh restore balik default punya image. So kita boleh tukar wallpaper yang kat belakang ni lah. Dan satu saja yang kurang dia, sebab dia tak banyak tak banyak pilihan untuk untuk watch face yang kita boleh pakai lah. Satu tu sahaja. Macam team 2 tak ada edit, team 3, team 4, team 5. So ini semua teams yang ada lah. Teams dia tak banyak, tapi at least dia ada teams yang satu ni kita boleh customize kita punya background. Oh, ada model, aku tak nampak, sorry. Oh, ada 30 lagi. Sorry, bukan 5, tapi ada 30 lagi downloading. Sementara kita tunggu downloading ni, kalau korang rajin bolehlah klik subscribe, like video ni ke, nak share ke kan. Nak klik dislike pun tak apalah kalau korang tak suka kan. Nak buat macam mana kan. Sikit lagi. Okey. Jadi kita baru saja siap download semua watch face dia. So not bad banyak betul dia punya watch face yang kita boleh pakai. Macam ikut apa yang dia tulis tadi, 30 lagi ada kan kat sini. Nampak tu, bermacam-macam design, bermacam-macam color, dan banyak design yang simple dan menarik. Tengok macam ni. Ini simple dan menarik kan. Banyak betul So sorry sebab aku cakap tadi ada 5 saja. Not bad dia punya watch face semua. So kita nak inject satu lah, yang mana kita nak pakai yang ni lah. Okay, pushing, dia nak push masuk dekat kita punya tu. Nampak upgrading terus dia keluar kat situ. So kita tunggu sekejap lah. Tadi tunggu, sekarang pun tunggu lagi. Jadi nampak itu dah siap dah. Smart juga sangat smart lah. Aku rasa ini antara smartwatch yang Apple Watch inspired yang ada brand lah, kira yang not bad untuk harga yang bawah RM150. Nice, sangat nice. So banyak kali aku cakap nice. Okey, ini kita back dulu lah. Okey, kita back dulu. So team 6 dia akan masuk kat bawah tu, nampak. So kita pergi ke benda yang ataupun features yang seterusnya. Okey, target setting. Ini adalah target kita, berapa banyak step yang kita nak. Nak letak sampai 100,000 pun boleh ni. Kalau korang rajin lah kan, nak berjalan sampai 100,000 langkah. Okey, kita letak kat aku ni 8 lah. Okey, 8,000. Tak 10 lah, standard 10,000 langkah sehari. Okey. Kemudian ada sedentary reminder ni, kita boleh on off. Okey. Kita boleh tengok time interval dia berapa lama sekali. Okey. Sekarang ni kita close lah, sebab features ni biasa aku tak pakai sangat pun. Aku kerja mana ada banyak duduk, banyak berdiri, berjalan je kan. So yang ni aku tak perlu pakai. So sedentary reminder ini adalah reminder untuk kita. Kalau kita duduk terlalu lama, dia akan suruh kita, dia akan remind kita untuk kita bergerak. Maksudnya berdiri ke, berjalan, exercise sikit kan. Okey, itu gunanya sedentary reminder ni lah. Kemudian kita ada apa lagi? Drink water reminder. Yang ini pun ada, pukul berapa nak. So dengan adanya features ni, kalau korang yang jenis payah nak minum air ataupun lupa nak minum air, korang gunalah features ni. Okey, dia akan remind kita untuk minum air. Air tu penting dalam kehidupan. Okey. Seterusnya, do not disturb. DND boleh on off juga. Okey, ada time bila yang kita nak do not disturb ni. Okey, sebab apa? Do not disturb ni bila kita on, orang call pun jam kita tak bunyi lah. Okey, dia tak akan respon. Jadi itu gunanya do not disturb ni. Okey. Lepas tu ada notification setting macam biasa. Yang ini mana-mana apps dan mana-mana smartwatch pun dia ada features ni. Kita boleh pilih apa apps yang kita nak keluar notification dekat kita punya smartwatch. So bawah ni dia ada all day heart rate. Okey, yang ini untuk kita kalau nak nak sentiasa monitor kita punya heart rate lah. Okey, macam aku close sekarang ni. So kalau kita on, kita boleh pilih berapa minit sekali
untuk kita punya device ni akan check kita punya heart rate. Macam sini ada 10 minit, 20 minit, 30 minit. Okey, sampai paling lama 240 minit. Okey, biasanya letaklah dalam 10 minit atau 20 minit ini dia lebih kerap check kita punya nadi, dan lagi cepat jugalah bateri akan power akan turun sebab dia akan lebih banyak pakai bateri lah. Lagi banyak dia scan, lagi banyak bateri dia pakai. So ini cancel, close dulu. Okey, sync contact. Ini kita boleh sync contact kita. So main pula kat sini, bawah ni mesti tulis main. Dekat sini ada lagi beberapa setting yang kita boleh adjust. First adalah leave the waist screen. Oh, ayat dia. Okey, ini untuk kita raise to wake lah. Okey, bila kita naikkan kita punya jam macam tu, dia akan start menyala dan paparkan apa yang ada kat situ lah, jam semua. Okey, okey. Lepas tu Google Fit. Okey, yang ini kalau kita ada apps Google Fit, dia boleh link direct dengan Google Fit lah, sebab Google Fit ni pun dia akan kira kita punya step sama je, so dia akan link terus jam ni ke Google Fit. Lepas tu bracelet on time ini, yang ni aku nak tukar, kena tukar dalam ni rupanya. Biasa aku tak 15 second. Okey, so dia akan menyala selama 15 saat bila kita buka macam ni. So sekarang ni time pun dia dah sync pula, dah sync dah 20.02. Okey, 8:02 minit. Lepas tu time format kita boleh tukar 24 jam ataupun 12 jam. Aku selalu pakai 12 jam lah, kan. 12 jam bagi aku lebih senang aku nak tengok. Walaupun 24 jam pun tak ada masalah kalau aku nak tengok sebenarnya. So metric system, yang ini kita boleh tukar sama ada nak pakai metric atau imperial system. Lepas tu bawah ni firmware version. Dekat sini kita boleh check firmware kita punya smartwatch. Kalau ada new version, kita check new version ni, dia akan update untuk kita lah. Okey, macam ini kita tekan pun nampak tak ada. Lepas tu UI version pun ada. Ini pun kita boleh update juga UI version kita. Nice juga. Kemudian ada restore factory, ini factory reset lah. Lepas tu about dengan bawah ni untuk feedback, apa common problem dia, macam contact lah. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh bagi feedback kat sini lah. Okey, so ini adalah apps dia. So tadi cerita pasal apps, so sekarang ni kita nak cerita pasal salah satu function yang menarik untuk Z-Blaze GTS 2 ni. Okey, kalau ikutkan kita punya smartwatch ni, Z-Blaze GTS 2 ni, dia ada storage sebesar 120 MB. Korang boleh store lagu kat dalam ni sebenarnya. Okey, tapi yang penting file lagu tu tak boleh besar-besar sangat lah. Tapi 120 MB tu rasanya boleh letak agak banyak jugalah lagu. Kalau contoh macam kita nak jogging sambil dengar lagu, kita boleh masukkan lagu dalam ni. Dan dia juga boleh connect dengan mana-mana Bluetooth headset ataupun earphone ataupun earbud, mana-mana lah. Okey, yang ada function Bluetooth. Jadi untuk nak connect dengan dia punya dengan kita punya headset, contoh sekarang ni aku ada HP Bluetooth punya headset. Okey, mula-mula kita kena pastikan dia punya Bluetooth ni on. Okey, Bluetooth ni mesti kena on. Kalau tak, macam mana nak connect kan? So kita tekan saja dekat setting sini dan kita ada headset. Tekan headset, dia akan scan. So sekarang ada HP headset 400. Kita ambil yang inilah. So connecting. Dan sekarang dia dah connect dengan kita punya headset. Nampak dah tak ada. Headset ni biasa dekat lampu tu dia berkelip-kelip. Sekarang dia dah tak berkelip, menandakan dia dah connect dengan kita punya smartwatch. So kalau korang lah nak keluar pergi jogging ke, ataupun korang nak berlari atas treadmill ke, tak kisahlah. Okey, nak bersukan sambil nak dengar lagu, sambil pakai earbud, wireless earbud, korang boleh pair dengan korang punya smartwatch ni untuk nak dengar lagu. Storage dia macam aku cakap tadi 120 MB. Aku rasa 120 MB tu cukup lah kot untuk satu session kalau kita nak berjogging ataupun nak lari atas treadmill. Okey. Playlist aku tak tahu boleh buat ke tak, sebab aku tak pergi mendalam sampai tahap macam tu dan aku pun jarang dengar lagu. So aku tak pakai sangat pun yang apa ni, storage nak letak lagu semua ni. Okey. Jadi ini adalah Z-Blaze GTS 2. Salah satu smartwatch yang dalam kategori budget punya smartwatch, yang bawah 100.5 punya price range, tapi ada features yang aku rasa sangat menarik. Dia punya heart rate
boleh pakai, okey, heart rate monitor dia. Sebab aku dah test dia punya heart rate monitoring dengan kita punya pulse oximeter. So dia punya result yang aku dapat untuk heart rate orang kata apa, meyakinkan lah, okey, meyakinkan. Walaupun kadang tu ada beza dalam 1-2, tapi tak jauh beza. Bila heart rate aku tinggi, dia tinggi. Bila heart rate aku rendah, dia pun rendah juga. Cuma function ini dia limit lah, okey, limit macam mana? Contohlah kalau kita jogging, tangan kita berpeluh dan banyak pergerakan pada jam, mungkin dia punya bacaan tu tak accurate lah. Okey, ini mana-mana smartwatch pun mengalami masalah yang sama. Even Samsung pun ada masalah yang sama, cuma sensor dia lebih bagus. So walaupun dia ada orang kata apa, perbezaan dari segi bacaan, tapi tak jauh. Dan aku sebenarnya ini dah sehari kemudian sebenarnya aku dah test dengan dia punya sleep monitoring sekali. Sleep monitoring dia pun agak boleh tahan lah. Cumanya dia ada light sleep dengan deep sleep sahaja. Dia tak ada REM, rapid eye movement, dia tak ada. Okay, so adakah aku boleh recommend jam ni dekat korang kalau korang nak cari smartwatch yang murah-murah, yang orang kata apa, murah tapi bergaya? So aku boleh recommend Zblaze ni. Kali ikut aku lagi prefer korang invest lebih sikit, ambil Zblaze ni daripada korang beli Apple Watch punya clone yang harga lebih pada 100. Sebab terus terang kata, clone Apple Watch walaupun lebih pada 100, sensor dia belum tentu lagi legit. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan smartwatch ni, aku akan sediakan link dekat bahagian description. Korang boleh klik link tu, boleh tengok sendirilah harga dia berapa. Okey, Zblaze ni dia datang dengan 3 color. Ini color hitam, dia ada color gold dengan satu lagi color silver. Okey, so sampai sini dulu kita punya unboxing. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye bye. Peace out.